Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Selamat sejahtera dan selamat malam kepada pelajar-pelajar di Masjid Al-Muttaqin, iaitu pelajaran Tauhid pada waktu Maghrib hingga ke Isyak, iaitu kita pakai kitab Kuliah Akidah Lengkap, yang mana kita telah baca kitab ini sehingga ke muka surat 109. Jadi saya bacakan saja daripada muka 109. Tentangan Al-Quran ini ialah berjalan sejak 14 abad yang lalu, tetapi dalam waktu yang panjang, yang sepanjang itu tidak ada seorang pun betapapun pakar dan jenisnya yang sanggup mewujudkan suatu susunan karangan yang dekat menyerupai Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala telah mencabar dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lalu, iaitu di mana dicabarnya kepada orang-orang semuanya untuk membuat ataupun mendatangkan seperti Al-Quran, tetapi cabaran itu sampai sekarang tidak ada siapa yang melakukan atau mengadakan kitab seperti Al-Quran. Sebagaimana kita telah membacakan, wa in kuntum fi raibin, jika kamu dalam keadaan wasangka ataupun waswas ataupun dalam keadaan ragu-ragu, mimma nazzalna ala abdina, daripada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami iaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mislihi, maka datangkanlah satu surah contoh sepertinya. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah saksi-saksi kamu untuk melihat tentang apa yang kamu buat itu, min dunillah, iaitu daripada selain Allah. Maksudnya ialah berhala-berhala ataupun apa-apa sajalah, siapa-siapa yang tidak percaya kepada Allah. In kuntum sadiqin, jika kamu benar apa yang kamu dakwakan itu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kamu tak membuatnya dan tidak mungkin kamu membuatnya, mana tak boleh, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, maka hendaklah kamu bertakwa ataupun takutkan kepada Allah, dan itu takut kepada api neraka yang Allah Ta'ala sediakan, yang mana bahan apinya ialah terdiri daripada batu bata dan juga manusia yang disediakan untuk orang-orang kafir. Maksudnya ialah kalau kamu tak boleh buat dan kamu tak boleh melakukannya, maka percayalah bahawasanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka berimanlah kepada Allah. Jadi bila kamu beriman kepada Allah, kamu menjaga diri kamu daripada api neraka. Kerana bila kamu menjadi orang mukmin, kamu akan selamat daripada api neraka. Kerana kamu nak buat Quran sendiri pun tak boleh, nak cari idea sendiri pun tak boleh, nak menyembah selain daripada Allah Ta'ala itu salah. Jadi kamu hendaklah tinggalkan apa-apa yang kamu fikirkan itu, tapi menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikutlah apa yang diturunkan oleh Al-Quran atau apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Perkara kedua ialah Al-Quran membawakan beberapa ramalan tentang peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, tetapi kemudian betul terjadi dalam sejarah sebagai yang diramalkan. Jadi perkara kedua nak lihat kepada kebenaran Quran. Itu pertama sekali Tuhan mencabar orang buat Quran tak boleh. Mereka tak akan berjaya, tak akan terjadi. Kemudian kedua ialah dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang meramalkan sesuatu perkara itu akan terjadi di kemudiannya mengikut sejarahnya,
yang mana benar-benar terjadi. Terjadi apa yang telah diramalkan oleh Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan benarnya Al-Quran. Kita lihat sini umpamanya yang terkenal ialah ramalan Al-Quran tentang kemenangan akhir Romawi dalam peperangannya melawan Parsi. Itu pada zaman dulu orang-orang Rom, orang Parsi dan sebahagian daripada orang-orang Arab ni ada juga, di mana orang Arab tak ada kerajaan yang bersatu pada zaman itu. Mereka hanya kumpulan-kumpulan saja. Jadi tapi yang menjolok ataupun yang terdedah sekali ialah antara dua kerajaan, iaitu Rom dengan kerajaan Parsi. Jadi kerajaan Rom dan kerajaan Parsi, mereka lawan-melawan satu sama lain. Mereka adalah kekuatan pada ketika itu, atau ibaratnya pada sekarang ini ialah Barat dan Timur lah. Kalau sekarang ini yang kita nampak ialah kekuatan Amerika umpamanya, dan sekutunya Eropah. Lawannya ialah tentunya ialah China atau apa, itu yang lawannya sekarang ini. Dari zaman dulu ialah Rom dan Parsi. Jadi pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memang berperang, dan nampak yang pada zaman itu orang-orang Parsi mengalahkan orang-orang Rom. Jadi orang Rom kalah. Jadi kalau dilihat orang Parsi ini ialah orang yang menyembah berhala ataupun bukan menyembah Tuhan, sementara orang Rom pula ialah penyembah Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka beragama dengan agama yang diwarisi daripada nabi-nabi mereka, terutama sekali Nabi Musa dan Nabi Isa. Iaitu Nabi Isa lah yang utama sekali. Orang Rom ya Kristian, selain daripada orang Yahudi. Orang Yahudi biasanya ialah kebanyakannya mereka berpercaya kepada Nabi Musa. Jadi waktu orang-orang Rom itu kalah, jadi Al-Quran mengatakan mereka akan menang di satu masa nanti. Itu tengok kata Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Surah Ar-Rum ayat 2, 3 dan 4. Jadi ayat ini bermaksudnya begini: telah dikalahkan kerajaan Rom, dia negeri yang terdekat, tetapi sesudah kalah itu mereka akan menang dalam beberapa tahun. Kemudian kemudian itu kepunyaan Allah. Keputusan itu adalah kepunyaan Allah pada masa yang lalu dan masa yang akan datang. Pada hari itu orang-orang yang beriman menjadi gembira. Itu kata firman Allah Ta'ala. Memang ghulibatir Rom itu dikalahkan. Fi adnal ardi, dia berada di tempat yang jauh daripada Mekah dan daripada Madinah lah khususnya, kerana ayat ini turun iaitu waktu Rasulullah dan orang Muslim di Madinah. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka itu setelah mereka itu kalah, mereka itu akan mengalahkan pula kepada mereka itu orang Parsi. Fi bid'i sinin, beberapa tahun kemudian. Lillahil amru, Allah lah yang mempunyai urusan itu, makna keputusan itu adalah milik Allah. Min qablu wa min ba'du, sebelum atau sesudah. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun, bila makna orang Rom itu menang, maka orang-orang mukmin bergembira. Mukmin maknanya orang-orang mukmin yang percaya kepada agama daripada Allah Subhanahu wa taala atau agama samawi, itu agama Allah. Sementara orang Rom ialah agama mereka Majusi, bukan agama samawi. Jadi orang-orang yang beragama samawi tadi bergembira. Jadi inilah ramalan Al-Quran yang telah direkodkan, dirakamkan dalam surah Ar-Rum.
Kata pengarang, ayat ini turun sesudah Parsi memperolehi kemenangan dalam pertempurannya melawan Romawi pada awal tahun 614 sehingga 615 Masihi di Syria dan Palestin, iaitu di negeri yang dekat. Tetapi kira-kira 7 tahun kemudian, iaitu pada tahun 622 atau hingga tahun 624 Masihi, Romawi betul dapat mengalahkan Parsi seperti yang diramalkan oleh Al-Quran. Jadi inilah ramalan Quran. Jadi pada waktu itu orang-orang Arab sendiri pun tak percaya yang orang Rom boleh mengalahkan orang Parsi, kerana Parsi kuat pada waktu itu. Nasib baik negeri Arab tu tidak ditakluk lah. Itu maknanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka dengar berita ni. Jadi mereka, sehingga kan kalau tak silap saya dalam cerita di mana Sayyidina Abu Bakar sendiri yakin akan berlaku demikian, tetapi orang-orang musyrik mengatakan tidak akan berlaku, sehingga Sayyidina Abu Bakar bertaruh dengan dengan orang musyrik tadi tentang perkara ini. Bila ayat ini benar-benar menunjukkan yang Rom tadi menang, barulah Sayyidina Abu Bakar merasa gembira, yang mana pertaruhannya itu bukan pertaruh judi lah, bukan, tapi mana bertaruh dengan dengan nak menegakkan kebenaran. Maka gembiralah orang mukmin seperti Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Itulah dia ramalan Al-Quran. Mana benar apa yang dikatakan Quran berlaku sebagaimana yang telah nyata dalam sejarah. Yang ketiga pula, dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat ilmiah, iaitu ayat-ayat yang mengandung keterangan-keterangan tentang ilmu pengetahuan. Umpamanya, iaitu pertama tentang 3 kegelapan dalam perut ibu. Firman Allah, yakhluqukum, dia mencipta kamu, fi butuni ummahatikum, di perut-perut ibu-ibu kamu, khalqan, sebenar-benar ciptaan, mim ba'di khalqin, daripada selepas ciptaan, mana ciptaan dari satu peringkat ke satu peringkat lain, fi dhulumatin thalath, dalam kegelapan-kegelapan, 3 kali kegelapan-kegelapan. Surah Az-Zumar ayat 6. Dahulu orang mengartikan 3 kegelapan dalam ayat ini ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutupi anak dalam rahim. Tetapi sekarang berkat keilmuan ilmu pengetahuan, dapat diketahui bahawa 3 kegelapan itu ternyata ialah 3 macam selaput dalam rahim ibu. Ibu masing-masing bernama chorion, amnion, dan dinding uterus. Jadi pada zaman dulu tafsirannya berbeza. Jadi sehinggalah ilmu sains muncul. Kerana zaman dulu misalnya orang cakap 3 kegelapan tadi adalah kegelapan dalam yang mana dikatakan dalam ayat ini ialah dalam perut, kemudian yang kedua kegelapan dalam rahim, yang ketiga kegelapan dalam selaput yang menutupi anak dalam rahim. Mana dalam perut, kemudian dalam dalam rahim, kemudian dalam selaput anak yang dalam anak rahim. Itulah mana anak stage ataupun peringkat-peringkat anak tadi. Itu gelap sampai 3. Tetapi dalam zaman teknologi sekarang, orang-orang barat ataupun orang-orang ahli sains telah menyatakan, iaitu anak-anak tadi sebelum lahir menghadapi 3 kegelapan. Maksudnya ialah yang bernama chorion, amnion, dan dinding uterus.
iaitu 3 kegelapan, iaitu ternyata ialah 3 macam seriput dalam rahim. Mana sebelum anak itu keluar, masih dalam rahim tadi mengikut peringkatnya. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, mana masih dalam gelap. Lepas 3 barulah anak tu lahir, teranglah. Jadi terang. Jadi mereka semua dalam gelap kerana dalam perut tak nampak apa-apa. Walaupun rasalah mungkin dah hidup lah, umur 8 tahun ke 9 tahun sebelum lahir dia dah rasa hidup, tapi maknanya belum nampak apa-apa, masih dalam gelap. Itulah bila keluar dia pun nampak terang, lapang. Kerana itu mungkin anak itu nangis lah. Yang kedua tentang ilmu ni, tentang orang yang sesak dada ketika naik ke langit. Jadi kalau kita lihat, patutnya kita kat dunia ni bila makin ke atas, kita makin nampak dapat udara bagus, makin ke atas makin bagus. Tapi tidak, sebenarnya makin ke atas kerana oksigennya kurang, iaitu makin sesak dada kita. Jadi kalau kita tengok saja pikiran dengan pemikir macam biasa, jadi kita lihat kita kat dunia, tapi bila kita naik atas kan makin besar, makin tinggi. Jadi kita rasa yang bahawasanya kita ni akan makin senang bernafas, makin senang angin, dapat angin bagus. Tapi sebenarnya tidak. Al-Quran mengatakan begitu. Cuba kita tengok. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Ayat yang akhir tu, ka'annama yassa'adu fis sama. Jadi kita tengok maksudnya dalam surah Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, maknanya hidayah, nescaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Maknanya siapa dapat hidayah, lapangkan dadanya lapang, dia pun masuk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Jadi bagi orang yang Allah Ta'ala nak sesatkan, dadanya seolah sesak dadanya, sempit dadanya, macam orang yang nak naik ke atas ke langit. Mana atas ke langit? Bila kita nak pergi ke atas ke langit dengan tidak menggunakan oksigen, maknanya kita punya badan menjadi menjadi sesak, nafas pun susah nak bernafas. Itulah maknanya kebenaran tentang Al-Quran, yang mana tempat yang di atas bukanlah maknanya melapangkan dada, tetapi mensesakkan dada. Diumpamakan seperti orang yang tidak mendapat hidayat. Betulkah orang-orang yang naik ke langit itu merasa dadanya sesak dan sempit? Ayat Al-Quranul Karim yang mulia menjadi semacam teka-teki itu. Sekarang dapat dapat disingkapkan rahsia kebenarannya berkat kemajuan teknologi moden dan memungkinkan manusia terbang menjelajah ruang angkasa. Apa yang dikemukakan oleh ayat Al-Quran ini memang benar demikian, sehingga antara lain untuk mengatasi bahawa sesak dan sempitnya dada itu, para angkasawan harus memakai pakaian khusus dan alat-alat moden lainnya. Jadi ayat Al-Quran turun 1400 tahun dulu. Jadi dalam 1400 tahun dulu, orang tak tahu apa maksudnya sesak nafas ni. Nabi boleh mengatakan begitu. Itulah makna menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala berikan kepada Nabi ilmu yang tidak ada
pada ketika itu. Jadi Nabi mengatakan dengan Al-Quran, dengan Al-Quran maknanya orang yang mendapat hidayat, orang yang lapang dadanya, macam orang kat dunia ni lapang saja, tidak ada rasa sesak atau rasa sempit dadanya. Tapi bila orang tak dapat hidayat, macam orang yang naik ke atas, makin naik ke atas, sesaklah dadanya, sempitlah dadanya. Ini tidak ada pada zaman dulu teknologi yang menyatakan kebenaran ini, tetapi kebenaran ini dibuktikan pada zaman moden kita, di mana orang-orang yang naik ikut angkasa, naik ke angkasa, roket ke angkasa, memakai oksigen untuk membolehkan dia bernafas. Kalau tidak, dia akan kehilangan oksigen di atas tadi. Itulah makna menunjukkan kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, tentang asal kejadian manusia. Ini tentang asal kejadian manusia. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Ayat 26 surah Al-Hijr, iaitu dan sesungguhnya kami jadikan manusia itu dari tanah liat yang kering dan dari lumpur hitam sampai berbentuk. Itu ciptaan Allah Ta'ala. Makna manusia tadi diumpamakan dijadikan daripada tanah itu sendiri, maka daripada tanah itu, tanah yang liat dan tanah yang hitam, maka dijadikanlah manusia, dan lalu terciptalah manusia daripada tanah. Ini memang satu perkara rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan makhluk termasuk manusia semuanya daripada tanah. Ini kita sendiri melihatnya bagaimana Allah Ta'ala telah mengatakan demikian. Dan kata Allah Ta'ala juga, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah Ta'ala menjadikan manusia daripada tanah seperti bagai tembikar. Macam kita tengok tembikar, asalnya tanah biasa, kemudian dilumut-lumutkan, kemudian jadilah tanah. Dan zaman sekarang pun begitulah juga, manusia menghancurkan tanah-tanah tadi, dibakar, kemudian dicampur dengan tanah atau dicampur dengan besi dan sebagainya, menjadilah logam-logam dan menjadilah alat-alat, semuanya daripada jenis-jenis seperti tanah, dan dicampur dengan air, diuli, sebagaimana makanan juga, tepung dicampur dengan air, diuli, lalu jadilah makanan, kek dan sebagainya. Wallahu alam. Dan kita sudahilah pada pelajaran ini, dan insya-Allah kita akan sambung kitab kuliah akidah lengkap ini di muka surat 112 insya-Allah. Salam sejahtera kepada semua pelajar Masjid Al-Muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.